Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah ta'ala, walakin kitab yang kita pakai ini muka surat 13. Walakinna yajibu 'ala al-'abdi an yattakhidha tafsilan wujuba salasa asyarata sifatan kamaliyatan lillahi ta'ala 'alaiha midarul uluhiyyati wa 'azamatu sya'ni rububiyyati wa istihalati adadadiha alaihi subhanahu wa ta'ala. Wa tilka sifatu al-salasa asyarata hiya al-wujudu wa didduhu al-adamu wal qidamu wa didduhu al-hudusu wal baqa. Hadirin sekalian, alhamdulillah, syukur pertama sekali ke Allah Ta'ala. Syukur kita pertama sekali ialah nikmat Allah Ta'ala mewujudkan kita dan mengadakan kita atas muka bumi ini, dan dia wujud dan adakan kita atas muka bumi ini dengan diberikan kita sifat hayat, yang dengan itu ada nilai kita di sisi manusia, dan kita jadi bernilai dengan sebab adanya nikmat hayat Allah Ta'ala beri. Syukur kita Allah Ta'ala jadikan pula hidup dalam keadaan menjadi umat Nabi SAW, yang kita menjadi umat Nabi SAW dengan sebab Islam. Dan syukur kita dah jadi Islam, dan Islam kita pun percuma tanpa bersusah payah, sebagaimana bersusah payahnya para sahabat untuk menerima Islam. Islam kita cukup mudah, yang bila mak ayah kita Islamlah kita. Lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala pilih pula di kalangan ramai-ramai orang Islam ni, dipilih kita dalam keadaan boleh nak menuntut ilmu, nak mencintai ilmu, suka hadir majlis ilmu dan berada dalam majlis ilmu, haloba mencari ilmu untuk terus kita nak mempelajari, memahami ajaran-ajaran Nabi SAW. Dan dengan ajaran yang kita dah faham itu pula kita dapat menerima di hati, bukan saja menerima dengan lidah, dengan mulut, tetapi nampak di akal kita dan boleh kita tasdik qalbi, membenarkan di hati. Dan hidup mati kita adalah untuk mencari dan hidup di atas undang-undang peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan larangan dia, ikut suruhan dia, dan dapat kita merealisasikan hal kita sebagai hamba abdi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur juga Allah Taala berikan kesihatan, kelapangan masa, keupayaan petang ni untuk boleh hadir untuk kita meneruskan bacaan kitab kita daripada kitab Husnul Hamidiyah ni, insya-Allah. Kata musannif rahimahullah ta'ala, walakin, situ bahasanya, yajibu 'ala al-'abdi an ya'takhidha tafsilan wujuba salasa asyarata sifatan kamaliyatan. Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung ni adalah pembahasan pertama dalam pembicaraan keimanan pada Allah Ta'ala. Sedia maklum, Tuhan kita ialah Allah, dan bila sebut kata Tuhan kita Allah, yang Nabi yang kita nak jadikan ikutan dan contoh teladan adalah Nabi Muhammad SAW. Pahaman dan akidah ini adalah ambil daripada kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi antara makna pengertian syahadah ini adalah kita nak mengiktiraf, nak mengaku bahawasanya la ilaha illallah, tidak adalah ilah melainkan Allah. Antara makna yang mesti dipaham daripada pengiktirafan la ilaha illallah tu adalah kita mengiktiraf dan mengakui bahawasanya sifat
uluhiyah, sifat ketuhanan ni hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala saja. Selain pada Allah Taala tak layak untuk jadi ilah. Ini saya guna bahasa istilah Arab sikit lah kan, tapi kita dah biasa dengar la ilaha illallah, takkan boleh faham maksudnya perkataan ilah tu. Tidak adalah yang jadi ilah melainkan hanya Allah. Allah lah satu-satunya ilah, selain pada Allah Ta'ala bukan ilah. Boleh faham kot maksud itu tak? Ilah siapa? Allah saja. Dan bila Allah adalah ilah, tentulah dia mempunyai sifat uluhiyah. Yang ni pun berapa istilah yang dipakai, yang bila sebut ilah mestilah nanti ada sifat uluhiyah. Kita duk sebut dalam kalimah la ilaha illallah tu, tidak adalah ilah melainkan Allah. Apa maksudnya? Tidak adalah mempunyai yang akan boleh jadi ilah melainkan Allah. Itu makna sekali lalu. Dan faham bila kata tidak, Allah lah saja ilah, itu antara pahaman dia. Dan faham tu juga Allah sajalah yang mempunyai sifat uluhiyah. Kerana setiap ilah dia akan ada sifat uluhiyah. Yang ni pun nak memahamkan ni adalah satu kaedah bahasa. Ilah, uluhiyah. Macam mana kalau sedikit perbandingan bahasa Melayu, kita sebut insan, insaniyah, hayawan, hayawaniyah. Dah dengar? Faham tak beza dia? Apa beza insan dan insaniyah? Insan ni adalah orang. Maksudnya dia ialah nama, kalau kalimah Arabnya dipanggil dia isim. Bila sebut insaniyah, dia ialah ismul wasfi. Ia satu kalimah yang menunjukkan makna sifat. Bila sebut insan, manusia, insaniyah, ciri-ciri ataupun sifat-sifat kemanusiaan. Bila hayawan, haiwan, binatang. Bila sebut hayawaniyah, sifat-sifat dan ciri-ciri kehayawanan. Bila kita sebut syaitan, setan lah kan? Yang mempunyai sifat kesyaitanan apa? Syaitaniyah. Format bahasa tu rasanya kalau saya tunjuk 3-4 perkara tu, mereka sendiri memang boleh lah. Kalau insan, insaniyah, hayawan, hayawaniyah, syaitan, syaitaniyah, apa kita nak sebut? Dunia, dunia, duniawiyah, akhirat, ukhrawiyah. Kadang-kadang dia ada perbezaan sikit. Nabi, nabawiyah, nabawiyah. Jadi kalau Nabi, diri Nabi. Nabawiyah, sifat-sifat kenabian. Yang ni memang format bahasa yang kita kena faham. Jadi kita bila sebut la ilaha illallah, maksudnya tidak ada ilah melainkan Allah. Allah saja ilah. Bila kata Allah ilah, mestilah ada sifat uluhiyah. That's point dia. Itu point dia yang kita nak faham pada kalimah syahadah. Dan kita nak faham poin tu pasal apa? Pasal yang kita nak faham nanti dengan dia sebut, bila sebut kata keimanan kita pada Allah Ta'ala, paling asas yang kita kena ambil faham pada kalimah la ilaha illallah ni adalah untuk memahamkan Allah saja, dia adalah ilah, dia saja yang akan memiliki sifat ketuhanan. Jadi ciri-ciri ataupun kriteria sebagai ilah ni apa dia? Kerana bila sebut manusia ada insaniyah, haiwan, haiwaniyah, kalau kata syaitan, syaitaniyah dan sebagainya, dengan format bahasa macam tu, tentulah bila sebut ilah ada uluhiyah. Cuma kalau sebut insan, haiwan, syaitan, dia ada ciri-ciri dia, dan kadang kita pun tak, orang kata menghabisi menyebut ciri-ciri dia apa. Tapi sekali lalu tak, kalau tak semua pun sikit sebanyak kita kena tahu. Kita boleh tahu sebenarnya dengan menggunakan kebiasaan, adat dan naluri dan fitrah kita. Kalau bab ketuhanan juga, kalau kita dengan fikiran satu, bahkan apa yang kita nak belajar ni adalah sesuatu yang memang diambil pada Quran hadis, bahkan telah di-matchingkan dia dengan kaedah berfikir dan kaedah bahasa untuk dilihat apa dia sekurang-kurang yang mesti dikutip dan dipaham untuk kita memahamkan kalimah la ilaha illallah. Kena nak faham bab ketuhanan ni besar tak? Kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala, mesti bila dia ilah, dia sempurna tak? Mesti sempurna. Kalau kaedah bahasa Arab pun, kalau la ilah ni, kalau atas kita bahasa yang kita terima Tuhan, bila sebut Tuhan ni perfect tak?
Dia bukan saja perfect, so perfect, very perfect. Bila perfect maksudnya tidak akan ada benda-benda yang mengurang dan mencacat celakan dia. Mesti tak adanya. Kalau ada benda yang mencacat cela, benda yang cacat, yang cela, ataupun sifat kekurangan yang tak selayaknya dinisbah pada dia, dia akan menyebabkan kecacatan dalam bab ketuhanan. Nisbah pelajaran dulu kita dah belajar prinsip, kita faham bab ketuhanan ni. Bila kita yakin Allah adalah ilah, tentulah dia mesti sempurna dan tidak akan ada ciri-ciri kekurangan pada dia. Dan mestilah kekurangan yang kita bicara, atas kita bicara ilah, mestilah atas nama kesempurnaan, kesempurnaan dia dalam bab ketuhanan. Mestilah kalau kata dia tak ada dan mustahil, mestilah mustahil pada dia dan tak ada pada dia sifat-sifat yang mustahil dalam bab ketuhanan. Dan kalau kata ada harus, mestilah harus itu dalam bab ketuhanan. Sikit kalau kita buat misal dengan bahasa yang kita dah sebut tadi, insan, insaniyah misalnya, manusia. Kalau sebut manusia, manusia. Insan, insaniyah, ciri-ciri kemanusiaan. Apa dia yang melayakkan manusia ni, menyebabkan dia ada ciri kemanusiaan ni? Tak mana? Makan. Babi pun makan. Takkan nak kata ciri kemanusiaan ialah makan. Tak sesuai. Boleh faham tak? Sikit buah berfikiran dulu. Apa? Apatah lagi kita boleh fokus, yang ni khusus. Apa? Boleh bercakap. Ada selain daripada insan yang boleh bercakap? Burung murai. Radio boleh bercakap, TV boleh bercakap. Sama status, sama satu tahap lah, satu status tak TV dengan burung murai. Kita berlatih berfikir je. Pasal nak faham bab ketuhanan ni, selain daripada nas, pasal kaedah akidah kita nak faham bab ketuhanan, dia takkan menyalahi hukum akal. Mesti cantik. Allah Ta'ala buat akal kita dengan apa yang ada dalam Quran, hadis, cantik, tally. Dia mesti, orang kata apa, matching. Kalau ada yang fahaman tak betul tu kepala otak dia kena unscrew sikit, betul screw balik. Sikit bahasa itu lah. Boleh sama taraf kan tak? Burung murai dengan MP3 handset boleh sama taraf tak? Tak mana sama taraf dia? Kalau dia bercakap dan berbunyi pun dia tak berakai, dia tak boleh berfikir. Jadi ciri manusia ni bercakap, sebenarnya bercakap tu kan apa? Akal dan kebolehan berfikir, dan ada perasaan, lagi kebolehan memproses maklumat, dan boleh mereka bermacam-macam benda daripada akal tu, dan melahirkan ciptaan apa macam-macam lah, invention yang macam-macam, yang kalau manusia ni lemah sekalipun, tapi dalam bab penguasaan dia boleh menguasai seluruh makhluk yang ada atas muka bumi ni. Betul ya? Gajah dengan kita siapa menang? Kalau dengan jasad ni kita kalah lah. Tapi kalau kita buat jentera yang lawan gajah, macam gajah lari tak? Pakai pistol aja. Apa dah? Betul. Siapa menang masa tu? Burung, kita boleh terbang tak? Kita lompat 2 tingkat atas kaki. Tapi bila kita ada akal, orang tak nak beri, macam mana? Bulan boleh sampai, boleh pergi planet-planet, tapi kita tak pergi lah. Ada alat yang kita boleh buat, hantar. Dia boleh pergi dengan, nak pergi tu dengan kiraan cahaya, bukan kiraan dengan kilometer sejam, tapi 1 tahun cahaya, 2 tahun cahaya, 3 tahun cahaya punya perjalanan. Alat tu boleh pergi, dan boleh ada maklumat yang boleh disampaikan. Ada receiver pula untuk hantarkan maklumat tu ke bumi. Special lah insan, special. Ni ciri-ciri kemanusiaan. Jadi besar dia kat mana? Bercakap, berfikir, berakal, berfikir, bahasa dia kalau ikut berfikir, natiq. Dia ada istita'atul fikr wa nazar. Dia ada keupayaan untuk berfikir dan mengolah maklumat untuk melahirkan bermacam-macam penciptaan. Okey, itu kemanusiaan sikit itu. Macam mana pun selain daripada bab tu, apa lagi? Jadi selalunya untuk nama manusia ni yang bersifat kemanusiaan, manusia ni bila dia ada akal, dia sempurna, dia ambil berat dengan orang lain tak? Dia ada kasih sayang tak? Ada caring, tanggungjawab.
Apa lagi ya? Sanggup berkorban untuk melihat kesenangan orang lain. Ada. Binatang pun ada, takkan manusia tak ada? Okey. Sekali lalu tu untuk sebut insan. Saja saya nak sebut tu pasal nak bagi faham bahasa sikit, bagi faham format bahasa. Kalau saya sebut syaitan pula, okey, kita cari hak jahat sikit. Macam mana nak jadi ciri kesyaitanan ni? Menyesatkan orang. Betul. Ya, memang syaitan ni kerjanya menyesatkan orang. Itulah benda besar dia. Samun akidah, samun kita supaya kita ni terpaling daripada berada di atas jalan sebenar. Ni perangai syaitan. Jadi bersatu manusia-manusia yang tak ikut perjalanan syariat, apatah lagi dia sesat dan menyesatkan manusia. Ini syaitan besar tak? Siapa syaitan besar dunia? Iblis malah. Tak payah jawab lah Iblis dengan syaitan tu. Siapa? Siapa? Wahabi. Wahabi syaitan tau. Wahabi dengan Obama, siapa syaitan lagi? Wahabi. Pasal Obama orang tahu orang Islam memang tak ikut Obama. Betul. Tapi Wahabi nampak pakai serban, nampak pakai tudung, tudung kelombong ni tu lah kan, bubuh tempat bubuh ikat kaki unta tu, kaki unta. Lepas tu Allah SWT, dia duduk di Mekah pula, hafiz Quran pula, tapi dia ajar akidah pening-peningnya. Jadi orang tak faham betul, Imam Masjidil Haram takkan ajar tak betul. Dia boleh jadi, kalau dia ajar benda tak betul, dia ada satu kedudukan yang kuat untuk diri dia sesat tu satu hal, dan dia boleh menyesatkan orang. Yang ni yang kita nak kena ngaji akidah ni. Kerana tak semestinya orang ada di Mekah, Madinah, khususnya zaman ni, adalah orang yang berada di jalan kebenaran. Tak semestinya. Kalau nak kata semua orang ada di Mekah, Madinah, semua jalan kebenaran, Abu Lahab, Abu Jahal sudah Mekah, Madinah. Mekah, Madinah. Mekah pula tu jaga Kaabah, bagi minum orang pergi haji, orang bagi makan, peri pula tu bagi sumbangan. Pasal apa? Nak ambil berkat, jaga Kaabah. Dia orang pun ada jaga berkat juga, tapi akidah macam mana? Kacau lah. Kacau. Jadi syaitaniah lah dia orang ni. Syaitaniah lah. Dia orang ni bukan syaitan, tapi kenapa? Ada sifat-sifat kesyaitanan. Okey, faham? Pasal bahasa ni penting untuk faham. Pasal nak faham uluhiyah ni. Baik, balik atas apa kita bicara. Kita sebut la ilaha illallah. Kita nak faham kata Allah saja ilah. Selain pada Allah takkan ada sifat ilah. Jadi bila kata Allah sajalah ilah, tentulah pada Allah Ta'ala akan ada sifat uluhiyah. Apa uluhiyah yang besar sekali? Pertama, layak untuk disembah. Dia ada dua ciri besar lah. Pertama adalah layak untuk disembah. Inilah ciri besar Tuhan. Layak untuk disembah. Dan bila kata dia layak disembah, barulah untuk nama dia Tuhan. Untuk dinamakan dia ilah, atau bahasa Melayu kita sebut Tuhan tu. Tu ciri dia. Jadi ciri uluhiyah pertama adalah ma'bud. Maksudnya layak untuk disembah. Satu. Yang kedua, ciri kedua dia, benda besar dia untuk melayakkan dia jadi ilah adalah mesti dia sempurna dan dia tak berhajat pada yang lain. Dia sempurna dan dia tak berhajat pada yang lain. Kalau bahasa ringkas dia lagi, ciri kedua ni ialah dia boleh menunaikan segala hajat makhluk. Dia boleh menunaikan segala hajat makhluk. Segala keperluan dan hajat makhluk dia boleh sempurnakan. Sempurnakan macam mana? Daripada tak ada makhluk, mengadakan dia, menyempurnakan kejadian dia sampai meniadakan dia balik, ataupun nak mengadakan dia semula. Apa saja dia boleh buat. Apa saja dia boleh buat pada makhluk, yang dialah satu-satunya yang boleh menyempurnakan segala kehendak dan hajat makhluk. Inilah Tuhan. Dalam masa yang sama dia tak hajat pada sesuatu. Ni ciri ketuhanan yang paling besar antara yang kita nak tengok. Yang ni kalau bahasa Arabnya dipanggil qadil hajat. Allah Ta'ala saja, dia saja yang boleh menunaikan hajat. Okey.
Yang ni kalau ikut dua ciri besar yang mesti dipaham dengan apa yang kita nak faham pada la ilaha illallah, dengan apa yang kita nak sambung nanti ni, yang ada sifat 13 yang dia sebut mengikut kaedah Abu Hasan Asy'ari, yang kita ada berkenalan sikit sebanyak itu. Yang kita mesti faham, ini ialah ciri ketuhanan yang besar yang melayakkan dia untuk dia ada dua ciri besar ni. Apa dia? Layak disembah dan dia boleh menunaikan segala hajat makhluk. Baik, jadi ciri besar yang kita nak tengok tu ialah apa? Boleh menunaikan hajat makhluk. Okay, cuba kena tu sikit. Kita ada hajat macam-macam tak? Lapar tak? Ada waktu lapar tak? Apa yang boleh hilangkan lapar kita? Makanan boleh tunai hajat kita? Tak boleh. Tutup sama makan lah. Makan juga. Untuk makanan nampak macam boleh menunaikan hajat, betul tak? Dahaga. Apa yang boleh menghilangkan dahaga? Air. Soal sikit. Air boleh hilangkan dahaga ke? Nampak air. Kita kalau tak ada matahari gelap tak? Berhajat tak pada matahari? Tak ada matahari, pokok kayu boleh melakukan proses fotosintesis tak? Tak boleh. Jadi berhajat tak pada matahari? Berhajat. Untuk layak tak sembah matahari? Kenapa tak layak pula? Kan dia boleh menunaikan hajat kita. Tapi ada tak orang sembah matahari? Agak-agak pasal apa dia sembah matahari? Pasal dia faham itulah Tuhan. Kenapa? Pasal dia rasa matahari lah yang menunaikan hajat dan keperluan seluruh alam. Tanpa matahari mana ada alam? Alam tak boleh survive kalau tak ada matahari. Betul tak? Boleh ada kehidupan kalau tak ada matahari? Tidur ke apa ni? Diam. Sedap rasa itu. Pasal ilmu tauhid ni tuan-tuan, dia bukan ilmu dengar tau, dia ilmu fikir. Ilmu fikir lah, dia kena berat sikit lah. Ni kalau lepas makan kenyang pula, memang out. Jadi kalau agak mengantuk basuh muka, nasihat itu je. Pasal kejap tak faham itu je ni. Tinggal saya tegur dulu. Tidur ke apa? Diam je ni. Tengah mikir nak Tengah mikir. Bagus. Biar dia sampai start tu. Tengah mikir tu. Macam mana nak jawab ni? Betul tak betul ni? Okey, soalan saya tadi. Balik pada soalan saya. Ada orang sembah matahari tak? Apa masalah dia orang sembah matahari ni? Dia orang nampak kot mana? Mesti ada logikanya. Kalau saja-saja je pergi sembah matahari, bodoh bangang gila lah. Betul tak? Macam tak ada akal je. Tapi dia orang tak rasa dia orang tak ada akal. Pada mereka, dia orang berakal. Kalau tak ada akal, takkan dia pergi sembah. Betul tak? Apa yang menyebabkan tersalah berfikirnya mereka? Jawab. Saya bagi jawapan tadi sebenarnya. Cuma dia ni bentuk soalan. Pasal apa matahari tak boleh, tak layak disembah? Yang kita kata tak layak, betul tak? Ada orang yang layak sembah matahari. Dia pun sembah matahari lah. Dalam negeri terbit matahari kan. Lepas tu memang sembah matahari pun. Nampak je matahari macam mana? Secara dia lah, saya tak kerti. Macam tu lah kot kan. Boleh senaman tai chi lah apa. Dia syok duduk bawah matahari tu, awal-awal terbit tu. Memang dia sembah matahari. Agak-agak pasal apa? Mestilah dia kata dia Tuhan lah. Apa yang menyebabkan dia rasa Tuhan? Pasal dengan matahari lah yang menyebabkan ada kehidupan. Tak timbul matahari macam mana? Gelap aja. Bila cerah macam mana? Baru burung pun boleh ada aktiviti, kita pun nampak. Kalau gelap nak buat aktiviti apa? Betul? Oleh kerana dia rasa matahari itu boleh menunaikan segala hajat kehidupan dia. Dengan sebab tu pokok boleh buat fotosintesis, pokok boleh hidup. Kalau pokok tak dapat matahari macam mati tak? Boleh kata kebanyakan makhluk yang atas muka bumi ni kalau tak dapat cahaya matahari macam mana? Habis. Nak tahu ambil zinc tutup dengan rumput, tak kena cahaya matahari. Lepas minggu juga buka. Macam mana? Kuning tak? Pasal apa kuning? Tak dapat sumber matahari. Jadi penting nak matahari? Berapa penting?
Kalau tak penting, letukkan je. Okey, bila ayat letuk tu penting tak? Ada orang rasa sangat penting sampai 100% penting sehingga takut akan boleh hidup kalau tiada matahari, maka matahari engkaulah Tuhanku. Jadi apa pasal dia anggap Tuhan? Pasal matahari boleh tunaikan hajat dia. Boleh tunaikan hajat dia. Okey, soal sikit. Layakkah matahari untuk jadi ilah atas kita bicara ni? Boleh tak dia jadi Tuhan? Kenapa pula? Kan dia boleh tunai hajat kita macam-macam. Simpan tak kalau tak boleh jawab. Lagi jawab lain. Kita pula, kita ada hajat makan kan, ada hajat minum, betul tak? Ada hajat pernafasan. Hajat tak pada oksigen. Oksigen ni Tuhan ke? Bukan. Kita hajatkan duit tak? Siang malam ni kalau cari kerja ni, cari duit ni, pasal duit kita hajatkan duit. Hajat. Duit boleh tunaikan macam-macam hajat kita, betul tak? Betul. Kalau tak betul, buat keluar duit semua bagi saya. Duit boleh tunai hajat kita? Boleh, betul. Betul boleh tak sembah duit? Tak boleh. Kenapa tak boleh pula? Kan dia boleh tunai hajat. Jawapan yang sama sebenarnya. Tak semua hajat dia boleh. Kalau ada orang mati ada duit, boleh bagi hidup boleh tak? Tak boleh juga. Mata kita buta, doktor kata mata awak memang tak boleh dirawat. Walaupun ada duit 2.6 bilion, boleh bagi sembuh mata tak? Tak boleh. Nampak? Jadi duit bukan boleh menunai hajat. Memang ada hajat di situ. Tapi boleh layak disembah tak? Tak boleh sembah. Bagi alasan sikit kenapa tak boleh disembah? Tak layak tu apa? Kena jawab macam ni. Walaupun dia boleh menunaikan hajat, tapi sebenarnya dia pun berhajat lagi. Bahkan sebenarnya duit yang kita cari tu, duit tu pun berhajat kat kita. Walaupun duit tu boleh menunaikan hajat kita, tapi duit tu pun berhajat kat kita. Kenapa? Kita tak buat duit, mana jadi duit? Mesti kita kena proses duit baru jadi duit. Kita buat duit, duit tu boleh manfaat kita, untuk kita bergantung harap kat duit pula. Macam okey ke saya will? Untuk siapa Tuhan? Kita Tuhan. Saya duit pun berhajat kat kita, tapi kita tak ada duit, tak boleh hidup. Kena hajatkan duit. Untuk siapa Tuhan sekarang? Kita pun bukan Tuhan juga. Siapa? Kita pun berhajat macam-macam. Jadi siapa yang sebenarnya yang boleh menunaikan segala hajat yang dia tak berhajat? Allah. Matahari walaupun dia boleh memberikan sesuatu hajat, tapi dia masih berhajat. Jadi matahari layak tak jadi ilah? Ada tak ciri ketuhanan pada dia? Tak mana yang tak ada? Dia sendiri berhajat pada yang lain, walaupun dalam masa yang sama dia boleh menunaikan hajat orang lain. Kita pun sendiri kadang-kadang kita ada duit 2.6 juta, bilion, juta apa? Ada orang susah kita boleh bantu tak? Orang berhajat tak kat kita? Betul kita ni ilah. Kenapa pula? Kan kita boleh bantu orang lain. Orang lain kalau kita tak ada, orang susah. Pasal kita ada 2.6 bilion tau. Bukan bilion tau, trilion. Macam banyak ada orang berhajat kat kita. Makin-makin apa-apa yang ni ibu tunggal, bapak tunggal apa semua. Babi tunggal pun tidak ada minta hajat kat kita. Kita ada duit banyak, macam-macam orang minta, dan kita boleh bagi pula tu. Amountnya cukup banyak yang boleh melepaskan semua hajat dia. Boleh tak kita jadi ilah? Kenapa tak boleh? Kerana kita pun masih berhajat. Kita pun perlu makan juga. Kita pun kena minum. Tak minum, walaupun ada duit banyak-banyak, macam mana? Susah juga. Betul mati tak nanti? Duit banyak pun mati juga. Itu kita ilah tak? Kita bukan ilah. Siapa ilah? Allah. Jadi nak faham apa ni? Untuk jadi ilah ni mesti ada sifat uluhiyah, ciri besar dia. Untuk layak disembah ni mestilah ciri besar dia boleh menunaikan hajat. Masuk menunaikan hajat ni apa? Dia tak hajat pada sesuatu,
dan semua makhluk mesti berhajat pada dia. Kalau bahasa Arab ni disebut mestilah dia mustaghni an kulli ma siwahu muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Mestilah dia tak hajat pada sesuatu, semua makhluk, tak ada kecuali satu pun. Atas nama makhluk ni, semua makhluk mesti berhajat pada dia. Jadi itu dua ciri besar lah yang mesti ada pada sesuatu untuk dinamakan ilah pada dia. Jadi siapa dia lagi yang ada bersifatnya ni? Maksudnya yang dia boleh tunaikan segala hajat, sedangkan dia tak berhajat, dengan itu layak disembah. Siapa? Allah saja. Ada hal lain tak? Duit? Manusia? Tak boleh. Superman pun mati ke tak? Mati juga. Dia pun kalau tak ada krypton apa? Apa nama tu? Krypton apa? Tak tahu. Orang tak usah tengok cerita Superman kot. Bukan krypton bab. Kan bila dia dah tak ada power lah macam mana? Dia kena ada hablo krypton yang daripada planet dia tu. Sekali dia jadi Superman balik lah kan. Macam mana dia buat saya tak tahu. Cerita pun cerita dongeng kan. Cerita dongeng, cerita bentuk science fiction macam tu, main-main kepala otak kan. Mereka je. Saya nak cerita apa ni? Superman pun boleh jadi ilah? Tak boleh. Spiderman? Lagi buat lawak bodoh itu, mana boleh. Hebat macam mana pun masih makhluk, betul tak? Jadi selagi nama makhluk, layak tak jadi ilah? Tak boleh. Jadi matahari bukan ilah, duit bukan ilah, makanan bukan ilah, minuman bukan ilah, ubat bukan ilah. Pasal apa? Walaupun tengok satu sudut dia boleh memberikan hajat kita, tapi dia sendiri berhajat pada satu. Dia pun adalah still makhluk. Jadi yang benar-benar yang boleh menunai hajat apa? Allah. Jadi kalau kita ambil sekali lalu dulu, ambil faham itu, untuk tengok apa yang kita nak bicara ni. Bila kita sebut la ilaha illallah, maksudnya kita nak mengiktiraf ada dua sifat yang mesti kita betul-betul faham ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni mestilah satu, kita memang yakin dia saja yang boleh menunaikan hajat dalam keadaan dia tak hajat pada sesuatu. Dia saja macam tu. Dia saja yang boleh menunaikan segala hajat kita dalam keadaan dia tak hajat sama sekali pada sesuatu. Andai kata dia berhajat, macam dia tak layak jadi ilah. Pasal ciri besar ilah ni, uluhiyah ni, mestilah dia boleh menunaikan seluruh hajat makhluk, dan dalam masa yang sama dia tak hajat pada sesuatu. Dengan itu barulah melayakkan ciri pertama dia tadi. Apa dia? Layak disembah. Boleh? Jadi kita disebut la ilaha illallah tu, maksudnya kita nak iktiraf Allah saja bersifat, dia saja ilah. Ilah ni akan bersifat uluhiyah, dan ciri besar yang mesti ada pada dia ialah dia sempurna, dia perfect, tak hajat pada sesuatu. Semua makhluk memang mesti hajat pada dia. Dengan itu dia adalah layak disembah. Okey, kalau sikit tengok bab ketuhanan tu, kita sembah Allah tak? Sembah tak? Alhamdulillah, bab sembahan kita dah elok lah. Ada tak kita memang yakin Allah Ta'ala saja yang boleh tunai hajat kita? Yakin tak? Yakin tak yakin tu cuba tengok. Ada orang boleh tak sembahyang tak pasal cari kerja? Boleh faham soalan? Ada orang dia cari kerja sampai tak sembahyang, ada tak? Ada tak? Jadi dia yakin kat siapa? Yakin kat Allah ke yakin kat kerja dia? Kalau yakin Allah yang bagi hajat dia dan bagi rezeki kat dia, tentulah kalau ada kerja pun dia tinggal kerja lah. Pasal apa? Siapa bagi rezeki? Kerja ke Allah? Allah. Tinggal kerja kejap, bukan lama pun, kejap je pergi solat. Pasal nak menunjukkan kehambaan kita pada dia. Dan memang kena yakin dia saja boleh tunai hajat, dan memang dia saja pun, tak ada yang lain. Boleh tinggal lah kerja untuk menghadap dia? Boleh. Okey, dengar elok. Ramai tak yang tak boleh tinggal kerja menghadap Allah Ta'ala, tapi menghadap kerja. Ada yang tak ada hati pun dengan Allah Ta'ala. Ada tak? Ada. Ramai ke tak ramai? Tu soalan ramai. Bagi bahasa kasar sikit, berlambak ke tak berlambak? Berlambak tu maksudnya banyak nak menunjukkan
macam sampah ya berlambak-lambak. Yang ni lah ramai orang Islam tu, orang kafir tu. Orang Islam lah kafir, kita tak alam pasal memang dia kafir, memang dia dah silap lama dah. Hak kita ni yang kita la ilaha illallah je dia. Tapi ada sampai tahap kita punya fahaman tu rupanya bila tengok dalam bab, kalau tanya memang kita kata Tuhan Allah, okey, faham tak Tuhan Allah ni? Maksudnya kita mesti yakin dia saja boleh tunai hajat, makhluk tak boleh tunai hajat kita. Kita buat ni atas nampak rupa tunai hajat, atas perjalanan asbab. Itikad pun rasanya saya pernah sebut beberapa perkara yang lepas. Kalau kita pun pelajaran asas yang rasanya kita pernah dengar pelajaran tauhid, apa dia? Kita makan nasi, siapa kenyang kita? Allah ke nasi? Kenapa Allah pula sedangkan lapar makan nasi? Pasal nasi pun makhluk. Kita dengan nasi siapa mulia lagi? Takkan nasi mengenyangkan kita. Kita lagi mulia pada nasi. Kita yang tanam pokok untuk keluarkan beras dan nasi. Ikan, takkan ikan mengenyangkan kita? Masyarakat yang kita yang tangkap ikan makan. Boleh? Kita lagi mulia pada ikan. Takkan sayur menyihatkan tubuh badan kita? Pasal kita dengan sayur siapa lagi waras, bagus, cerdik, siapa? Takkan sayuran menyihatkan kita? Mestilah ada sesuatu yang menyihatkan kita, tapi bukan sayuran, tapi bukan tumbuhan, tapi bukan binatang, bukan ikan, bukan daging, bukan ubat, bukan makanan, bukan minuman. Atas perjalanan sebab tu siapa sebenarnya? Allah. Itu la ilaha illallah. Satu tauhid kita tu kena lagi betul. Betul tak betul tu tengok kita punya perjalanan betul tak betul. Jadi kalau kita sampai tinggalkan Allah Ta'ala kerana nak mencari asbab ni, sedangkan kalau tengok kita dengan asbab tu, kita lagi mulia daripada asbab. Ada orang cari tanah sampai tak semayang, ada orang cari tumbuhan, tanam pokok, ladang dan sebagainya, kelapa sawit, sampai tak solat. Kita buat solat dulu. Ada orang cari duit, cari emas, cari biji timah, cari nombor, cari harta benda, apa saja, cari pangkat, cari kebesaran, cari glamour, cari populariti, sampai tak peduli ke orang Ta'ala. Apa fahamannya ni? Mestilah dia ada silap akidah dia. Akidah apa silap? Cuba jawab. Akidah tak mana silap bagi tuan ni? Tang menunai hajat. Tang tu masalah ni. Dia rasa apa yang dia kejar itu boleh menunaikan hajat segala-galanya dia. Bila aku ada tanah 100 ekar, 1000 ekar, tanam kelapa sawit, macam senang tak aku? Harta boleh senangkan aku? Harta senangkan kita? Harta yang kita, siapa lagi tinggi martabat, kita ke harta? Takkan harta senangkan kita? Tidak. Itu jalan sabab aja. Pangkat boleh senangkan kita? Ada orang dapat pangkat tu menyusahkan dia. Tidak. Apa nak? Populariti boleh menyenangkan kita? Tidak. Ada orang lagi popular, lagi sesusah, lagi orang sakit hati, lagi kena dajal macam-macam. Tidak. Ini tahu mana siapa yang sebenarnya yang mensenangkan kita ni? Siapa? Allah tak? Allah. Tapi apa masalah orang yang tampai tambau, tak mau sembah Allah Ta'ala, tak mau pergi belajar Allah Ta'ala, tak mau menghadap Allah Ta'ala, hati dia tak bergantung harap pada Allah Ta'ala? Apa masalah dia ni? Pasal ada fahaman akidah yang miss kat situ. Apa yang miss? Dia duk rasa selain pada Allah Ta'ala boleh menunaikan hajat dia. Selain pada Allah Ta'ala boleh tunai hajat dia. Nak tengok kuat tak kuat akidah dia tu, tengok kuat tak kuat dia langgar perintah Allah Ta'ala. Dan orang lagi kuat dia intikad Allah Ta'ala, lagi kuat dia akan tinggal asbab. Dia tinggal sebab ni. Dia tak peduli tanah ke, ladang ke, pangkat ke, populariti ke, lantak lah, aku tak peduli lah tu, aku fikir Allah Ta'ala. Pasal apa? Dia ke Allah Ta'ala kuat. Kalau terbalik pula macam mana? Dia akan kira kebun dia je. Orang azan pagi, orang tak azan suruh dia duduk dalam kebun. Orang nak balik kebun dah, maghrib dia duduk dalam kebun dia lagi. Pasal apa? Pada anggapan dia, kebun lah akan menyelesaikan ni. Allah Ta'ala cerita ciri ni sikit macam mana? Yahsabu anna malahu akhlada. Orang macam ni bersangka bahawasanya harta dia boleh mengekalkan dia atas muka bumi. Harta dia boleh tunaikan hajat dia. Sedangkan harta boleh tunai hajat kita tak? Nampak rupa boleh tunai hajat, tapi kalau perhati elok-elok,
harta ni ilah lah. Nah, siapa yang boleh menunaikan hajat ni? Ciri menunaikan hajat ni ciri siapa? Ciri ilah ke ciri makhluk? Ciri ilah. Harta kita ilah tak? Tidak. Jadi siapa yang ilah? Allah. Okey, ini betul. Baru kita punya perjalanan tu kalau ada sewil, baru dia nak boleh betul. Oh, aku selama ni silap. Boleh fikir tak apa kesilapan kita? Oh, macam tu. Betul. Memang sembah Allah Ta'ala satu hari 5 kali ke? Sembah pun, sembah memang nak sembah ke terpaksa sembah? Sembah dengan kenal Allah Ta'ala ke sembah pasal sembah lah. Kalau tak sembah pun apa masalah tak sembah? Dia rasa macam tak bersalah pula kalau tak ikut perintah Allah Ta'ala. Sebenarnya ada masalah tu. Bukan masalah, big masalah, sangat besar masalah. Pasal apa? Tak faham dalam bab ketuhanan, tak faham dalam bab ilah ni. Satu, kita dalam kita punya proses nak belajar ni, kita proses nak kenal ilah ni. Kita dah sebut la ilaha illallah dan kita nak faham ciri dia. Baik, sekali lalu rasanya saya dah sebut apa yang dimasukkan dengan la ilaha illallah tu. Jadi kalau gitu, apa ciri yang dengan agak details, yang setelah kita faham Allah ni mestilah dia sempurna, dia tak hajat pada sesuatu. Yang dengan bahasa pendek dia boleh menunaikan hajat kita, dan dialah satu-satunya yang dia tak berhajat pada sesuatu, dan dia boleh menunaikan segala hajat makhluk. Hanya dia. Apa lagi yang mesti ada pada dia sifat dan ciri untuk melayakkan dia, supaya dia ni dia tak hajat pada sesuatu, dan semua makhluk mesti berhajat pada dia. Mesti ada tak ciri dia? Mesti ada. Ada tak Quran cerita? Quran ada cerita. Ada pernah kaji Quran tak? Nak baca tak berpandai. Okey, tengok ulama cerita untuk kita. Bagus tak para ulama? Bagus. Tengok apa ciri dia. Saya buat misal aja sekali lalu, dan saya nak sebut ni sekadar 13 dengan apa dia nak sebut. Walaupun selalu kita masyhur dengar sifat 20, tapi saya nak sebut ni 13 saja. Dan kalau saya sambung sikit lagi pun memang dia akan jadi 20 lah. Saya sebut asas. Misalnya, pertama adalah masalah mesti dia tak hajat pada sesuatu. Apa yang melayakkan dia untuk dia tak hajat pada sesuatu? Pertama, mesti dia wujud dulu. Dia mesti ada dulu. Dan ada dia mesti ada yang hakiki. Barulah dia tak hajat pada sesuatu. Mesti dia wujud. Dan wujud dia wujud macam mana? Mesti wujud yang memang sedia wujud. Bukan wujud daripada tak ada lepas tu baru dia wujud. Kalau dia tak ada lepas tu baru dia wujud, maksudnya dia berhajat kepada yang mewujudkan dia. Okey. Jadi bila wujud, yang sedia wujud, yang memang wujud, yang memang sedia ada, yang memang ada, bukan daripada tak ada kepada ada. Apa nama itu? Kidam. Pasal dia kidam, barulah dia tak hajat pada sesuatu. Kalau dia tak kidam, lawan kidam ni baharu, maksudnya dia daripada tak ada kepada ada, dia berhajat lah. Kalau dia mula-mula tak ada, lepas tu baru dia ada, dia berhajat pada sesuatu lah. Berhajat apa? Berhajat kepada yang menjadikan. Kalau dia pun berhajat pada yang menjadikan, dia ilah lah. Nonsense, ridiculous, bau stupid fellas. Takkan kita berfikir itu? Takkan Allah Ta'ala pun berhajat pada yang menjadikan? Kalau itu yang menjadikan dia lah ilah. Untuk yang menjadikan dia tu macam mana pula? Ada juga yang menjadikan. Tak masuk akal. Yang tu yang kita akan belajar. Kalau detail-detail ni lah, sekali lalu sebut, yang mesti dia wujud, dia mesti kidam. Bila dia kidam, maksudnya apa? Dia mesti sedia, dia memang ada. Dia bukan daripada tak ada kepada ada. Itulah yang melayakkan dia supaya dia tak berhajat pada satu. Okey, kalau kita tengok kat kita sikit, kita ada tak sekarang? Ada. Ada kita ni, adakah ada yang sedia ada? Ada macam mana? Ada yang daripada tak ada kepada ada. Kita tak kidam. Satulah, kita tak boleh jadi ilah. Kita tu siapa lagi selain pada kita? Semua makhluk masih Allah. Semua selain pada Allah Ta'ala, semuanya adalah tak kidam. Semuanya adalah hudud belaka. Jadi kita ni wujud hakiki ke wujud tak hakiki? Wujud tak hakiki. Asalnya kita ni bukan wujud pun. Asalnya kita Adam. Kita lawan pada wujud. Kita sebenarnya ialah Adam. Kita asal mayat. Bukan mayat, langsung tak ada dulu. Mayat ni bila ada dah mati baru mayat. Bila kita ni apa? Tak ada apa. Lam yakun syai'an mazkura. Kita tak ada. Asalnya kita tak ada. Allah macam mana? Memang ada. Wajib pun ada. Lepas tu ada dia, sedia ada. Wujud, kidam. Baru dia jadi ilah. Bila ada ilah kidam macam mana? Dia binasa tak? Kenapa tak boleh binasa?
Siapa nak binasakan dia? Ada dia pun sedia, siapa nak binasakan dia? Kita binasa tak? Pasal apa binasa? Pasal kita diadakan. Boleh binasa tak? Tentulah yang mengadakan kita yang akan membinasakan kita. Kalau hidupkan balik pun, boleh tak dia hidupkan kita balik? Kalau kita daripada tak ada pun dia boleh bagi ada. Tambah dah mati, dia nak hidupkan balik, boleh tak? Apa masalahnya? Lagi senang. Walaupun nisbah tak ada, senang susah kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau nisbah kita dah berfikir, kalau tak ada pun dia boleh bagi ada. Ni dah ada, dia bagi tak ada, lepas tu dia nak ada kan balik yang dah ada tu. Macam mana? Boleh tak? Very simple. More simple than the first time. Boleh? Bakar tak? Mesti bakar. Mesti ada serupa dengan kita. Takkan serupa dengan kita je. Kita mati. Takkan dia mati. Mesti mukhalafah lil hawadis. Betul dia berhajat pada sesuatu tak? Mestilah tak hajat pada sesuatu tak? Qiyam min nafsi. Qiyam min nafsi. Berapa tu? 5. Baru 5 saya sebut ni. Saya nak sebut berapa? Sifat 20 kan? Tapi baru 5. Wujud, qidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyam min nafsi. Yang ni lah antara ciri. Dengan sebab dia ada sifat ni, dia tak hajat pada sesuatu. Betul? Lagi apa lagi yang menyebabkan dia tak hajat pada sesuatu? Wadaniyah dia termasuk dalam sifat kedua ni. Lagi apa? Dia mesti sama, basar, kalam. Baik. Pasal bila dia buat makhluk, dia lihat kita tak? Mesti dia lihat kita, baru dia tak hajat untuk orang lain memaklumkan dia pada sesuatu. Betul? Mesti dia mendengar tak? Mesti dia berkata-kata tak? Kalau saya tak syarah panjang pun, mesti ada sama, basar, kalam pada dia. Dengan itu barulah menyebabkan dia tak hajat pada sesuatu. Sedikit kaedah berfikir. Kalau katalah kita buta, kita hajat apa? Ada orang bimbing. Kalau bekak macam mana? Kita berhajat ada alat nak bagi tahu apa bunyi dan sebagainya untuk berkomunikasi dan sebagainya. Kalau bisu, berhajat pada apa? Tangan pula untuk mengisyarat. Tangan, baju, kaki, semua apa yang boleh lah untuk bagi isyarat. Semua menyebabkan berhajat. Jadi apa ciri yang menyebabkan tak berhajat pada satu? Tentu sama, basar, kalam. Berapa dah tu dengan 5 tadi? 8. Boleh? Faham? 8 ni adalah 8 ni atas kiraan ringkas tau. Kalau saya panjangkan tu dah sama, basar, kalam, tentulah sami'an, basirah, mutakaliman. Jadi 11. Saya cerita tak 8 ni pasal saya nak tunjuk 13. Pasal kitab kita ni disebut 13 dulu. Okey, 8. Lepas tu ciri kedua bab ketuhanan ni, selain daripada dia tak hajat pada sesuatu tadi, mestilah iftiqar. Semua makhluk mesti berhajat pada dia. Semua makhluk berhajat pada dia. Apa ciri yang menyebabkan semua makhluk berhajat pada dia? Satu. Bila dia satu, semua makhluk hajat pada dia. Kalau dia dua, ada tim A, tim B. Satu hajat dan najib, satu hajat dan rosmah. Orang lelaki dah hajat dan najib, orang perempuan hajat dan rosmah. Contohlah, masa mudah faham. Sebut nama pemimpin semua orang kenal. Betul? Satu hajat kat matahari, satu hajat kat bulan. Kalau nak berhajat semua makhluk hajat pada dia sahaja, mestilah ciri dia apa? Mestilah ada satu. Barulah semua makhluk berhajat pada dia. Kalau dia ada dua, separuh kat dia, separuh hak lain. Jadi apa yang melayakkan untuk dia jadi ilah? Untuk semua makhluk mesti hajat pada dia. Wadaniyah. Satu. Jadi apa lagi yang menyebabkan semua makhluk mesti hajat pada dia? Mesti dia kuasa dia tak? Kalau dia lemah, siapa nak teringin Tuhan lemah? Dia pun kederat tak dia. Macam mana kita nak hajat pada dia? Tapi dia kederat dia sempurna tak? Dia boleh buat apa saja tak? Macam mana kekuasaan dia? Kun fayakun. Jadi terus jadi weh. Kuasa tak? Kudrat. Ada kehendak tak? Kalau kehendak pun tak ada, kena paksa, kena suruh, kena minta apa dia bagi, macam lemah tak? Mesti ada iradat. Ada ilmu tak? Siapa berhajat pada yang bodoh? Untuk Allah Ta'ala ilmu tak? Bukan saja ilmu, tak ada benda yang tak ada yang dia tak tahu, yang di luar pengetahuan dia. Subhanallah, tak ada. Semua dalam pengetahuan dia. Semua makhluk berhajat pada dia tak? Ilmu. Ni apa? Hidup ke mati ke Allah Ta'ala ni? Kalau dia mati, siapa nak hajat ke dia? Mati. Kita pun kalau kita mati, siapa nak hajat ke kita? Tanam buah kat lubang, kabus ya?
Kalau Tuhan mati macam siapa nak hajat ke dia? Untuk semua makhluk mesti hajat pada dia apa? Mesti dia hajat. Apa dia? Jadi ciri kedua ni untuk melayakkan dia jadi Tuhan, yang semua makhluk mesti berhajat pada dia. Atau istilah tauhid ni dipanggil muftaqirun ilahi kullu ma'adahu. Semua makhluk mesti berhajat pada dia. Ada 5 sebab. Atas kiraan 13 ni 5. Apa dia? Wahdaniah, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Campur dengan 8 tadi. Dapat hari kau lah. Saya buat ajar cara berfikir. Betul tak tentang fikir? Dalam Quran ada tak? Allah Ta'ala ni sifat hayat dulu. Ada tak? Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Bila dia hayyu, dia hidup tak? Ada hayat. Ilmu. Allah Ta'ala ada ilmu. Innallaha alimun bizati sudur. Ada ilmu. Allah Ta'ala ada iradat tak? Yuridullahu bikumul yusr. Quran ada. Allah Ta'ala menghendaki apa saja dia tak. Kama tasya wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Semua kehendak Allah Ta'ala. Ada masyiah, ada kehendak dia. Ada kudrat. Saya sebut hayat tadi tu. Hayat, iradat, ilmu. Hayat, ilmu, iradat, kudrat. Ada kudrat tak? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Saya nak sebut apa tu? Nak kata apa saya ajar tentang berfikir tu, dalam Quran ada tak semua? Tadi lari tak pada ayat Quran? Tak lari. Cuma saya olah dalam bentuk berfikir. Dan berfikir saya tunjuk tu logik tak? Ada apa nak bantah? Sampai bantah lah macam mana? Kadak waras. Kadak waras campur Banjar dengan Jawa tu. Banjar kata waras juga ke? Tak waras, tak center apa? Kadak waras. Waras ni Jawa. Kadak tu bunyi macam Banjar kan? Saja dah ada orang banyak ni, saya tanya orang banyak. Abaikan sikit tu. Sorry ganggu sikit. Lagi apa yang menyebabkan kita mesti berhajat pada dia? Wahdaniah. Qul huwallahu ahad. Wahdaniah nak. Siap. Kita apa lagi tadi? Mukhalafah lil hadis. Laisa kamitsli syai'. Ada yang Quran tak? Ada. Baqa tak? Mukhalafah. Qiyam bi nafsi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qayyim bi nafsi tak? Qayyim bi nafsi. Allah Ta'ala apa lagi sifat dia? Baqa. Mukhalafah. Laisa kamitsli syai'. Mukhalafatuhu lil hadis. Lagi apa sifat dia? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Baqa, dia kekal. Qadim tak? Pasal apa? Huwal awwal wal akhir. Dia lah awal wal akhir. Awal dengan mana apa? Tak ada siapa sebelum dia sesuatu. Itu wujud tak wujud? Takkan yang bersifat macam ni tak wujud. Wujud. Semua ada ayat Quran. Boleh nafi tak ayat Quran dengan hukum akal yang dua-dua pun ada ni? Boleh? Jadi mesti tak ada 13 sifat ni. Kalau ada cacat satu je cacat, habis, tak jadi ilah. Mati misalnya, macam kita pun hidup, takkan dia mati. Siap. Bodoh misalnya, kita pun ada ilmu, takkan dia jahil. Siap. Dua misalnya, kalau dua tak ada semua makhluk hajat pada dia, lagi ada tim A, tim B. Tak, satu je ternafi, tak layak jadi ilah. Jadi yang ni ialah angka yang sekurang-kurang disebut oleh ulama. Dan ulama dah kira siap lah untuk itu. Kalau kita proses mampu, terkebil-kebil, tubik taik 20 tahun mengaji pun belum tentu tuan dapat keputusan ni. Ulama dah lama proses untuk kita. Apatah lagi akidah yang diajar ni ialah akidah yang memang telah dimurnikan, ambil daripada zaman Rasulullah lagi, sahabat, tabi'in. Ini pati dia ambil, telan, memang betul punya, tanpa diragui, tanpa ada khilaf, tanpa siapa pun boleh mempertikaikan perkara ini. Semua orang akan mengiktiraf apa ciri saya sebut ni untuk melayakkan. Inilah ciri Tuhan, inilah ciri untuk dinamakan ilah. Pasal sifat uluhiyah ni mesti ada. Dia tak umum tadi ada dua ciri besar. Apa dia? Dia tak hajat pada satu. Okay? Semua makhluk mesti berhajat pada dia. Saya nak sebut Arabnya sikit. Tak hajat pada satu ni dipanggil istighna. Ciri kedua yang semua makhluk mesti berhajat pada dia dipanggil iftiqar. Bahasa Urdu sikit. Apa maksud dia tak hajat pada satu? B hajat hoker. Saja bunyi Urdu. Maksudnya kalau ngaji tauhid kan, ngaji cakap Melayu ke, ngaji cakap Arab ke, ngaji cakap Urdu ke, sama kan? Sama akidah dia, tak ubah lagi apa. Tak hajat pada satu apa? B hajat hoker. Tak hajat sama sekali pada sesuatu.
Lagi ciri kedua apa? Istighna an kulli ma siwahu ilahi wa iftiqaru kullu ma adahu ilaih. Semua selain pada dia berhajat pada dia. Apa dia? Subki hajat puri karni wala. Belajar agak urdu sikit-sikit. Apa dia? Subki hajat puri. Semua makhluk ni akan berhajat karni wala. Memang akan usahakan untuk dapat hajat pada dia. Macam kita mati dia dah asal. Macam mana kita boleh hidup? Allah yang bagi hidup kita. Kalau Allah Ta'ala hidupkan kita, kita semua makhluk dalam dunia berusaha untuk menghidupkan kita, boleh tak kita hidup? Kalau Allah Ta'ala menghendaki kita hidup, semua makhluk nak bagi mati kita, mati tak kita? Siapa kuasa bagi kita hidup? Allah tak? Mutlak ada hak dia. Mutlak hak dia. Betul, yakin tak memang hak dia saja boleh menghidup dan memati? Sempurna tak? Berapa sifat semua? 13. Betul, kena belajar tak 13 sifat tu? Itu saya sebut sekali lalu ya. Kena belajar detail satu-satu tak? Kena. Macam mana pun kalau terus tu pun dah faham tak faham tauhid lagi? Faham dah je. Boleh lah berjalan. Nak kenal bab ketuhanan. Kenal dah. Satu kita baru nak baca kitab. Tapi kalau saya baca lagi boleh faham lah. Pasal saya baca lagi tak faham. Bagi penjelasan dulu. Dah puas tengok, puas hati boleh angguk. Lepas tu baca ni saya baca laju boleh faham lagi tak? InsyaAllah try tengok dengar. Saya tuan-tuan banyak tak ada kitab saya tahu. Satu saya bagi saya baca, saya syok seorang. Saya memang boleh baca tapi takut tuan-tuan tak faham. Saya cerita dulu. Sekarang dah boleh faham belum? Boleh. Sebelum baca sikit soalan kalau ada. Yang saya sebut, bila sebut ilah mesti ada uluhiyah. Allah lah yang ilah, betul tak? Bila Allah saja ilah, Allah saja ada sifat uluhiyah. Betul? Dua ciri besar dia, mestilah dia layak disembah satu, dan dia boleh menunaikan hajat. Cuma menunaikan hajat ni ulama mensyarahkan dia dengan dua ciri besar. Apa dia? Itu kalau bahasa Arabnya dipanggil istighna, iftiqar. Ni bahasa ringkas dia. Mestilah dia tak hajat pada sesuatu. Semua makhluk mesti berhajat pada dia. Istighna oleh ilahi an kulli ma siwahu. Urdu dia bi hajat hukr. Kalau bahasa Arab dia yang kedua ciri dia, semua makhluk mesti berhajat pada dia. Muftaqirun ilahi kullu ma adahu. Bahasa urdu sikit, subki hajat puri karni wala. Dengar tu bunyi manis sikit dia. Saya bahasa Inggeris saya tak belajar tauhid dengan bahasa Inggeris, saya tak boleh nak sebut. Bahasa urdu saya belajar tauhid dengan bahasa urdu. Bahasa Arab memang saya ngaji pondok, ngaji bahasa Arab. Melayu bahasa ibunda tak kerti. Jadi ada 3 bahasa dah baru boleh. Ibunda juga mak saya Cina tapi saya tak belajar bahasa Mandarin. Kalau saya pandai Mandarin saya cakap lagi lah saya tak kerti. Kalau ada saya sebut dah. Saya masuk TV nanti saya ajar buat Hokkien ke Cantonese tu, saya ajar cakap Cina, ajar tauhid ke dia. Kalau saya cakap macam ni lah, boleh faham tak? Boleh? Faham mantap ke longgar? Mantap dia. Kalau masuk TV agak buat Cina dengar saya ajar ni, dia terima tak bab ketuhanan? Dengan Zakir naik dengan saya agak saya dia faham Zakir naik lagi, dia faham saya cakap. Kalau saya cakap Cantonese kalau macam mana? Tergamam tak bawa Cantonese ni? Saya cakap saya peran Siam kalau cakap Siam lah, duduk sepadan Siam tapi tak boleh cakap Siam. Boleh kalau saya hajun lama lah. Okey, cerita apa ni? Ni lah penting bahasa untuk dakwah. Kalau Zakir Naik pun boleh cakap bahasa Inggeris je kan. Cuma di India tak tahu lah. Mestilah bahasa India dia boleh, takkan tak boleh cakap bahasa India kan. Bahasa Tamil ke Urdu ke Malayalam ke, dia banyak bahasa dia boleh tu. Cuma yang kita dengar dia cakap bahasa Inggeris. Ni saya cakap Melayu. Sambil itu saya selit bahasa Urdu sikit untuk bagi manis dengar je. Yang tu tuan-tuan kena ngaji lain lah. Baik, ada soalan itu yang kata dua ciri besar ni dengan itulah untuk kata dia tak hajat pada satu. Ada berapa tadi? 8. Apa dia? Wujud, tidak, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam min nafsi, lagi sama, basar, kalam. Untuk kata semua makhluk mesti berhajat pada dia. Wadanya, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Bukan payah pun hafal lah cuma pengasingan tu nak tengok sikit. Untuk kata yang ni bab dia tak hajat pada satu, yang ni makhluk semua mesti berhajat pada dia, baru dia boleh jadi ilah. Satu, matahari tak boleh jadi ilah. Kalau orang bagi tanya alasan sikit, kenapa matahari tak layak disembah? Pasal walaupun dia boleh bagi manfaat, tapi
dia pun berhajat pada sesuatu yang lain. Berhajat apa? Dia pun bukan dia cipta dia jadi matahari. Allah yang buat dia jadi matahari. Matahari pun tak tahu dia matahari. Pasal dia bukan benda berakal. Boleh? Betul? Boleh sembah duit? Boleh bergantung harap pada duit? Kita yang buat duit. Takkan kita nak gantung harap pada duit? Yang tu yang cuma kita tak sembah duit, tapi bergantungan harap pada duit kuat tak? Sampai kita tak boleh sembah Allah Ta'ala pasal cari duit. Masalah lah ni. Masalah apa? Masalah kita. Pasal kita duk rasa duit kita lah menyelesaikan kehidupan kita dan permasalahan kita. Padahal yang menyelesaikan kehidupan dan permasalahan kita ni siapa? Allah. Ini akidah kita yang kita nak pergi betul. Satu, kalau zaman dulu dia ada cara purba, dia menyelesaikan masalah. Apa dia? Kalau sikit kisah lah, ni pun kisah benar tak benar tak tahulah, dengar riwayat macam tu. Sayyidina Umar sendiri bila dia dah beriman, ada satu ketika pernah sahabat-sahabat tengok dia senyum. Ada ketikanya satu ketika tengok dia sedih. Dia senyum, dia kata, kenapa tengok kau senyum ya Umar? Kata dia, aku senyum pasal jahilnya aku dulu, zaman jahiliah. Kenapa? Pernah satu ketika kami ni dalam keadaan kelaparan, dan ada patung yang kami duk sembah tu, antaranya buat daripada kurma. Kurma tu buat patung, rupa peran sikit sembah lah. Rupa peran tu, rupa huduh sikit. Tak pun nampak menarik sikit, sembah lah. Bila lapar tak ada makanan macam mana? Nampak apa? Nampak patung tu, yelah yang boleh makan, lain tak ada benda dah. Tu macam mana? Pakai kutik sama sikit. Tu macam mana? Tu aku gelak tu siapa? Mula sembah, lepas tu makan pula, kelakar lah. Kelakar. Itu tang kurma. Di sebaliknya zaman ni macam mana? Batu, simen, pasir, bancuh, buat dalam acuan. Tengok, takut. Macam mana? Dia yang buat. Bodoh tak? Bodoh. Duit kita banyak-banyak, RM1,000 Malaysia, sejuta, 2.6 bilion. Susah payah tak pergi cari. Sampai tak kira halal haram betul tak? Sampai tak semayang, sampai langgar perintah Allah Ta'ala. Bodoh tak? Sama lah bodoh macam sembah bahala tu. Sama bodoh, tak ada ubah sikit pun. Cuma yang tu sembah, yang ni tak sembah. Tapi pergantungan hati, pergantungan harap, rasa yang tu boleh selesaikan masalah dia, sama tak? Sama. Jadi kalau faham tu, akidah dia dengan kafir musyrik sama tak? Cuma nama dia je, Najib Rasulullah. Nama dia je. Mau nama siapa pula? Dolah nama dia. Dolah Bakar nama dia. Siapa kalau ada, sorry. Kena kata demo pula. Saya pun sebut-sebut Acik lancor itu je. Okay. Apa saya nak sebut ni? Jadi kalau kita faham tu, permasalahan yang ada keliling kita ni yang besarnya, yang menyebabkan orang tak boleh hidup cara Islam ni, masalah apa? Masalah ketuhanan lah. Sebab Tuhan ni dia tak selesai. Pasal dia tak tahu siapa Tuhan dia, siapa yang sepatutnya dia kena rasa berhajat. Kalau dia tahu siapa yang sepatutnya dia kena berhajat dan minta hajat dan boleh tunaikan hajat, dan memang hak tu saja boleh tunai hajat, selain pada dia tak boleh. Itu Allah saja. Memang semua makhluk akan berhajat dan menghadap Allah Ta'ala saja. Masalahnya sekarang apa? Tak berapa orang nak berasa ke hajat dia, ya Allah lah boleh sempurna. Itu yang duk hajat pada makhluk lagi. Hajat pada makhluk, hajat pada makhluk, hajat mana makhluk, sampai tak rasa hajat ke Allah Ta'ala. Ini masalah kita. Sedangkan kita nak sebut hari-hari, sebut apa? La ilaha illallah. Nak ambil faham pada situ ambil faham pada situ okey, soalan ada? Okey. Kalau tak ada tu, kita tengok sikit tentang apa yang ada dalam kitab ni. Dia kata kalau gitu, prinsip asas kita yang dulu kita dah belajar, yang kata mestilah Allah Ta'ala dia sempurna, dia tak hajat pada satu, semua makhluk mesti berhajat pada dia. Asal kita dah belajar apa macam tu. Baik, walakin tapi yajibu alal abdi, wajib atas hamba tu kita lah khususnya, pasal kita dah hamba, bukan saja hamba tapi yang dah Islam, ayat taqidah, bahawa beriktikad tafsilan dengan terperinci, wujubah salasa asyarata sifatan, wajib dan mestinya 13 sifat kamaliyatan yang jadi kesempurnaan lillahi ta'ala, bagi Allah Ta'ala. Dan 13 sifat ni sifat yang sangat asas dalam bab ketuhanan, sangat asas. Yang saya gunakan bahasa tadi, satu je ternafi,
maka dia tak layak jadilah baik wadaniyah. Daripada 13 tu satu je dia buta. Macam dah buta bukan ialah kita pun nampak, takkan dia buta habis. Dia bisu je lah, kita pun cakap takkan dia bisu. Bahkan sebenarnya apa yang ada pada kita mendalilkan kepada dia. Yang tu nanti kemudian insya-Allah. Baik. Jadi wajib atas kita ada 13 sifat ni, kamaliyatan lillahi taala, dan kata dia alaiha midarul uluhiyati wa azamatu sya'ni rububiyah. Dan kata dia alaiha, di atas 13 sifat ni lah midarul uluhiyah, adalah pusingan perbicaraan dalam bab ketuhanan. Bila cerita bab Tuhan je mesti berpusingan, semua berkisar di atas 13 sifat ni. Bila sebut ilah je mesti 13 ni, tak larinya. Bila sebut ilah je mesti 13 ni, tak larinya. Dengar elok, takkan lari, mesti 13 ni. Siapa yang walau nafi, walau satu, kubur tu. Dan dalam lingkungan 13 ni lah azamatu sya'ni rububiyati, keagungan, kebesaran sya'an, keadaan sifat ketuhanan. Terjemah rububiyah apa ketuhanan dia. Untuk nama ketuhanan ni mestilah berkisar di atas 13 ni juga. Wastihalatu adadadiha, dan bila yang ni mesti ada dalam bab ketuhanan yang 13 ni, apa pula mesti diiktikad? Mestilah mustahil adadaduha, 13 yang opposite dia, di sebalik 13 ni, alaihi, kata Allah Subhanahu taala. Pasal bila dia wujud tentu ternafi pada dia Adam. Bila dia kidam mesti ternafi pada dia Hudus. Sekali lalu kalau saya bilang tu, bila kata dia kidam, kidam siap, baqa, mustahil dia fana. Dia mukhalafah, mestilah mustahil mumasalah lil hawadis. Dia qiyam min nafsi, mustahil dia muhtajun ila ghairi, sama ada muhtajun ila zatin atau muhtajun ila mukhassis. Kalau dia wadaniyah, kita ikut aturan tadi ya, mukhalafah lil hawadis, qiyam min nafsi. Sama, kalau dia sama, mustahil dia peka. Guna bahasa Melayu tu. Kalau bahasa Arab dia, kalau dia sami, mustahil dia asam, mustahil dia summun bukmun umyun. Kalau dia basir, dia melihat, tentulah basar, mustahil pada dia summun bukmun umyun, mustahil dia umyun, mustahil dia buta. Kalau dia berkata-kata, tentulah mustahil dia bisu, bukmun. Kita biasa dengar ayat Quran, summun bukmun umyun, cuma hum peka, bukmun bisu, umyun buta. Saja nak sebut ayat Quran yang kadang kita dah biasa baca, cuma nak ambil makna tu sikit sekali lalu kan. Okey, itu yang 8 yang mula tadi. Kemudian yang belakang ni, yang 5 ni, apa dia? Wahdaniyah. Bila kata Allah Ta'ala satu, mustahil ta'adud, mustahil berbilang. Bila dia kudrat, mustahil ajzu, mustahil lemah. Bila dia iradah, mustahil karaha, mustahil dia tergagah, terpaksa, lalai, lupa, subhanallah. Bila dia ilmu, mustahil jahlu. Bila dia hayat, mustahil mayyiz, maut, mustahil mati. Siap. Pasal bila kita intikad apa sempurnaan pada dia, mestilah opposite meaning dia mustahil pada Allah Ta'ala. Opposite meaning, faham tak? Faham? Apa opposite? Di sebalik, lawan dia. Pasal kalau saya kata tuan-tuan lelaki, apa faham? Bukan perempuan. Tuan-tuan hidup, mestilah bukan mati. Boleh faham kot? Tuan-tuan ni tentera, polis, maksudnya bukan orang awam. Kalau kami civilian. Betul lah guna bahasa tu sikit kan. Ni orang pondok, maksudnya bukan orang hotel. Bubuh je gitu. Boleh. Yang ni bapa, dah ada bapa, mestilah dia bukan anak dengan anak dia. Boleh. Tapi dia pun boleh anak. Tapi kalau dia anak dengan bapa dia, tentulah dia anak. Pasal dengan bapa dia anak dia, bapa dia lah bapa. Dia faham bahasa dia kan? Yang ni pun ilmu logika berfikir. Betul? Betul ya? Pasal benda tu berlawanan. Kalau kita manusia, kita bukan benda, kita bukan haiwan, kita bukan tumbuhan. Pasal dia ada opposite dia tu. Boleh. Jadi Allah Ta'ala bila hidup mesti dia tak mati. Pula tu opposite Allah Ta'ala ni, dia punya apa yang sabit ke dia, opposite dia mesti ternafi-nafinya. Pula tu satu je opposite dia pun. Hidup mesti mustahil mati. Takkan ada bertembung dua-dua ni sekali. Maksudnya Allah Ta'ala hidup pun hidup, mati pun mati. Okey tak? Akal macam mana? Gila. Ada pula hidup mati pun mati. Dia mendengar, mau mendengar, tapi pekak je. Ada pula.
dah. Kok kita je ada benda kita dengar, ada benda kita pekak. Orang cakap kita dengar, azan masjid pekak. Kita ada. Allah Ta'ala macam mana? Memang dengar, sedengar-dengarnya. Baik. Jadi asal nak sebutnya ialah bila ada sifat kesempurnaan ni, mustahil lah lawan dia. Baik. Apa dia 13 sifat tu? Kita dah bilang tadi. Tengok sebut bilang je. Tilka sifatul salasa asyarata hiya al-wujudu. Baik, bila wujud didduhu, lawan dia adamu. Yang ni yang kalau belajar bahasa Arab kutip sikit lah. Lawan dia ialah adam. Adam tu bukan hamzah tapi ain. Adam. Al-adamu. Kemudian kidam. Kidam ni sifat Allah Ta'ala. Lawan dia makhluk ni al-hudusu. Hudus. Kalau kidam tu makna sedia, hudus tu maksudnya terjemahnya baharu. Apa maksud baharu? Benda ada yang asal daripada tiada. Allah kidam. Apa maksudnya? Allah ada yang bukan berasal daripada tiada. Allah ada yang sedia ada. Kita ada yang berasal daripada tiada. Tu hudus. Hudus ni ada yang didahului oleh tiada. Sekali lagi, hudus ni apa? Ada yang didahului oleh tiada. Kidam ada yang sedia ada. Wal baqa, soalnya baqa, lawan dia fana. Baqa kekal, fana binasa. Binasa ni maksudnya benda ada yang selepas itu tiada. Allah yang ada kekal ada. Bila kidam dia ada yang sedia ada. Bila baqa dia ada yang berterusan ada, yang takkan binasa. Tu baqa. Kita ada didahului oleh tiada, ada dan akan tiada. Tu kita. Kita kenal kita dengan Allah Ta'ala. Beza tak? Beza banyak ke beza sikit? Berapa persen? Totally beza. Mukhalafah tak kita dengan Allah Ta'ala? Mukhalafah gila punya. Tak sama langsung. Quran kata apa? Hal yastawil a'ma wal basir. Adakah sama orang buta dengan orang melihat? Sama tak? Totally tak sama. Siapa melihat, siapa buta? Allah melihat, kita buta. Kita buta tak sebenarnya? Pasal apa kita buta? Pasal kita melihat sekarang, asalnya kita buta dan akan buta. Betul tak? Allah Ta'ala memang melihat tak? Sedia melihat dan berterusan melihat. Jadi siapa yang melihat? Allah memang wajib melihat. Kita harus melihat. Dan sebenarnya hakikat kita adalah di sebalik sifat Allah Ta'ala. Apa? Kita adalah buta. Jadi yang melihat siapa? Allah. Itu hal yastawil a'ma wal basir. Adakah sama orang melihat dengan orang buta? Sama tak? Allah Ta'ala tanya lagi. Waz-zulumatu wan-nur. Adakah sama gelap dengan cahaya? Sama tak? Waz-dhillu wal-harur. Sama? Tak sama. Bal hal yastawil ahya'u wal amwat. Adakah sama hidup dan mati? Siapa hidup? Allah hidup. Kita mati tak? Ini hidup. Hiduplah. Hidup yang asalnya mati. Yang hidup akan mati. Allah hidup tak? Sedia hidup. Hidup yang kekal hidup. Siapa hidup sebenarnya? Allah hidup. Kita mayat. Mayat tak kita? Sedar tak mayat? Sedar tak kita mayat? Tak sedar mayat? Orang tak sedar ni masalah ni. Kalau sedar kita mayat, itu kenapa kita hidup? Cuba jawab tak? Allah yang bagi kita hidup. Kita kena rasa Allah Ta'ala tak? Pasal apa kena rasa Allah Ta'ala? Dia yang bagi kita hidup. Yang hidup betul-betul siapa? Dia yang betul-betul hidup. Kita ni hidup yang nampak je hidup. Sebenarnya asal kita daripada mati dan kita akan mati. Betul sedar tak kita mati? Pasal kita akan mati. Betul? Pasal apa hidup? Kena sedarkan Allah yang bagi kita hidup. Kita buta tak? Pasal Allah yang betul-betul melihat. Buta tak? Dia pasal apa melihat? Sambung. Allah yang bagi kita melihat. Allah Ta'ala ada tak? Ada yang memang sedia ada dan memang kekal ada. Kita memang ada, asal daripada tiada dan akan tiada. Itu ada tak kita? Hakikatnya kita tak ada. Itu pasal apa boleh ada? Allah yang bagi kita ada dan kekalkan ada kita.
Dia kekalkan ada kita, dia ada kekalkan hayat kita, dia kekalkan ilmu kita, dia kekalkan iradat kita, dia kekalkan kudrat kita, dia kekalkan samak kita, dia kekalkan basar kita, dia kekalkan hayat kita, kalam kita. Daripada sifat kesempurnaan dia itulah yang dikekal kat kita, nampak kat kita. Betul kita action tak? Faham soalan tak? Tak? Action tak? Action apa? Rasa macam kita punya semua. Aku hidup, aku ada kuasa, aku ada duit, aku ada rumah, aku ada apa? Allah Ta'ala macam mana? Boleh belah lalu. Mana sebab boleh belah lalu? Tampur dia sekali tu. Siapa tu? Kita lah punya perangai. Itu kita kenal ilah tak rupanya? Buta tak nama? Sepatutnya kena kenal tak? Itulah hakikat kita. Itu yang kita kenal diri kita tu. Oh, aku ni macam ni rupanya. Bawah ini aku kenal. Padahal aku tak kenal pun Tuhan tu macam mana. Inilah kita. Yang kita. Habis sikit tu. Jadi bakok. Wa mukhalafatu lil hawadis. Itu juga mukhalafah lil hawadis. Itu sabit ke orang Ta'ala. Lawan dia wadidduha mumasalah lil hawadis. Tentu kalau perbandingan saya buat tu sama tak orang Ta'ala dengan kita? Gelap dengan terang sama, hidup dengan mati sama, buta dengan melihat sama, pekak dengan mendengar sama, bisu dengan berkata-kata sama tak? Hidup dengan mati sama? Tak sama sama sekali. Betul? Allah Ta'ala mukhalafah tak dengan kita? Mukhalafah ni lah hadis. Allah Ta'ala wujud betul tak? Kita Adam sama tak? Benda ada dengan benda tak ada, mana nak sama? Yang benda yang Allah, yang zat yang wajib ada, memang ada, mesti ada. Yang kita ada yang pasal Allah Ta'ala yang bagi ada, mana sama? Tak akan sama punya. Wadidduhu begitu juga kata dia. Dan wa qiyamu ta'ala bi nafsihi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri dia. Wadidduhu lawan dia ialah qiyamu ta'ala bi ghairihi, berdiri Allah Ta'ala dengan hal lain, mustahil. Kemudian wal wahdaniyah tu serunya ila wahdaniyah, wadidduha lawan dia ialah alla yakuna wahidan, dia bukan satu ataupun ta'adudan, dia adalah berbilang. Subhanallah. Wal iradatu seterusnya adalah iradah, lawan dia ialah al karahiyah, tu adalah sifat terpaksa. Allah Ta'ala mustahil karahiyah, tu bahasa Arab dia, maksudnya tergagah, terpaksa. Allah Ta'ala memang ada kehendak dia dan semua mesti berlaku kehendak dia. Betul tak? Okey, kemudian wal qudratu, Allah Ta'ala ada sifat kuasa, didduha lawan dia ialah al ajzu. Wal ilmu didduhu adalah jahlu, lawan dia ialah jahil. Wasam'u lawan dia adalah as-summu, sama lawan dia ialah summu. Wal basar sifat melihat, lawan dia ialah al-umyu. Wal kalamu didduhu al-bukmu. Sekali lalu kalau ikut saya sebut tadi, kalau ada kitab boleh jawab kitab, kalau tak ada kitab catat apa yang boleh. Pasal berharga tak mengaji ni? Berapa lama kita nak pakai ilmu macam ni? Sampai mati tu. Belajar sekolah rendah pun kadang-kadang ilmu kita belajar sekolah rendah 6 tahun tu satu tak pakai, sampai mati tu. Sampai SPM 5 tahun nak lagi, 11 tahun satu pun tak pakai sekarang. Betul tak? Duk pakai apa? Ilmu masak, ilmu apa? Ilmu jahit pasal nak cari duit sikit. Ilmu apa? Matematik pun tak pakai, geografi pun tak pakai, sains pun tak pakai. Apa yang pakai? Nak pakai ilmu sembahyang, nak baca Quran, ilmu nak kenal Tuhan. Yang tu yang tak belajar punya. Yang belajar dulu punya 11 tahun sia-sia, mampu gitu ya. Penat dia. Sijil dia nampak SPM, nampak grade 1 dulu. Kelas sains dulu. Pokoknya bodoh nak mampu, Tuhan tak kena. Sia-sia batin kan, dengar elok. Tambah pula masuk universiti, habis ribu-ribu ni diploma, tu ijazah, lepas tu master, lepas tu PhD. Allah Ta'ala tak kenal. Masjid pun tak nampak, buta tu. Habis penat umurnya. Untuk masjid tak nampak, kenal Allah tak. Jadi wahabi pula lagi habis. Penat dia kan. Betul dengar elok. Sekali lalu saya sebut itu orang kita boleh kenal lah kita siapa. Oh penat dia tu. Oh betul. Kalau kita pula matlamat cari kerja. Dulu cara dulu sekolah, untuk sekarang cari kerja. Kalau contohlah sikit kan, direkrut kan, berapa tahun kena rekrut, tu pun semayang apa entah balik lah. Sekarang dah dapat ni 1 paku, 2 paku, 3 paku, 4 paku, 5 paku, 6 paku, 7 paku, 8 paku, 9 paku, 20 paku ni. Sampai bawa pakai baju semua gitu. Banyak sangat paku tu. Apa ada? Kalau tak kenal Allah Ta'ala, satu pun tak pakai. Ilmu kawat tak ke mana, ilmu menembak tak ke mana. Tu piala menembak tu penuh tu, menembak 20 meter, 100 meter, 200 meter. Menembak sampai puling, sampai menembak sampai berlari. Katalah semua tu ada, semua ada. Sekarang mata pun tak boleh nampak, nak tembak pun tak boleh lah. Nak tembak pun tak boleh. Peng tak kena. Peng piring tak piring lah, satu tak kena. Saya biasa mana bawa satu, saya tahu.
100 meter. Jenuh tenang. 10 dah betul ada 10 kali 20 dah ya. Balik-balik buka baju tengok belah ni. Dah bos 20 dah ni. Pakai M16 lah. Saya bukan pernah jadi askar, saya tak pernah. Tapi dia orang bagi peluang tu menembak dekat sana ada 303. Dulu lah zaman dulu. Sekarang tak ada dah 03 tu. 303. Dulu PGA tu sebelah dia. Sekarang PGA dah besar lah. Tapi besar ni lagi kot katanya. Apa saya cerita ni? Cerita menembak sikit ni. Mana pergi ilmu tu? Buang itu je. Jadi pengakap. Ikat sana, ikat sini. Ikat apa? Habis-habis ikat bungkus mayat. Itu esok ikat kain kapan je. Gunting ikat buat kain kapan. Itu je yang dia pakai. Yang lain tak pakai lah. Ilmu pengakap, tak mengakap apa. Habis lingkup. Satu pun tak pakai. Nah, ilmu apa yang kita nak bawa? Ilmu kena Allah Ta'ala. Yang kita duk mengaji ni. Yang nak bawa main mati ni. Penting nak kena belajar. Tapi ramai tak diajar. Yang ni lah yang tak diajar kat kita. Betul tak? Tu rosak ada orang Islam. Rosak habis. Betul macam mana nak buat bagi orang Islam hidup balik? Kena kembali balik ilmu ni, dia ajar balik dalam masyarakat. Kalau program ni masuk TV satu Malaysia, best tak macam ni? Best tak? Tapi dalam YouTube keluar ni insyaAllah. Memang YouTube, tuan-tuan type nama saya. Tuan-tuan tajuk apa? Solat jamaah, tu tak? Tuan type nama saya, tolak solat jamaah. Ada lah macam-macam video dia. Ada sahabat yang duk rakam upload naik, ada orang tolong upload lah tu. Carilah maklumat lah ni manfaat lah kan. Nak jumpa saya pula susah. Cari tu. Esok kalau nak cari video ni tulis nama saya tu PGA. Tulis. Kod-kod lah kan. Itu ya file. PGA khusus media. Keluar. Tengok ni siri 1, ni siri 2, siri 3, siri 4. Sikit panduan gunakan manfaat dunia terbuka yang ada. Kalau nak tengok saya ketuk Wahabi macam mana? Ustaz Ahmad Rozani. Ustaz Ahmad Rozani untuk Wahabi Bengong tulis tu. Enter dah. Saya keluar Wahabi bangang keluar. Okey. Macam-macam ustaz lagi selain pada nama saya lagi Simo. Macam-macam lagi ada tu. Tengoklah orang lain. Tapi yang saya tengok ni supaya saya tengok saya punya lah. Tuan-tuan tak kena orang lain, kena saya. Baik. Ini juga kalam waktu itu buku wal hayatu wa didduha, dan itu juga hayat lawan dia ialah al mautu dan lawan dia ialah maut. Baik, wa kamalu hadhil i'tiqadi an yakuna bil barahinil muqayyadati lil yaqin. Baik. Jadi sekali lalu kita dah sebut dan sedikit penyataan dia, angka dah disebut. Macam mana pun dengan hafal aja cukup tak? Tak cukup. Itu yang nak sempurnakan dia macam mana? Wa kamalu hadzal i'tiqadi, sempurnanya i'tiqad ini, an yakuna bil barahini al mufidati lil yaqin, adalah mesti semua i'tiqad yang 13 ni adalah dia dengan barahin, terjemah asal dalil-dalil akal, dengan hujah-hujah akal al mufidah lil yaqin, yang memberi faham kepada yakin sampai tahap yakin. Sekali lalu tadi kalau saya sebut dah barahin tu. Maksudnya keedah-keedah berfikir yang sekali lalu kita memang dapat keputusan yang ni memang sungguh kat Allah Ta'ala. Betul tak? Satu kalau saya sebut dari segi nisbah kita ni, asal daripada kalau kita syarah tentang bab kidam tu pun dengan fana tu cukup dah. Kidam dengan bakar tu, Allah Ta'ala dia wujud, kidam dengan bakar. Kita ni semua bab kat kita ni kita menyalahi Allah Ta'ala dalam semua bab dengan yakinnya, walaupun tak payah hujah Quran. Fikir sendiri boleh dapat lah sebenarnya. Kita ada tak? Ada. Dulu tak ada. Akan tak ada. Sekarang hidup tak? Sekarang hidup. Dulu mati. Akan mati. Kita yang ada kita ni sekarang ni je. Sekarang ni je. Dulu tak ada. Jadi kita hudus tak? Kita akan tak ada. Fana tak? Kita ada ni yang bermula daripada hudus dan akan fana. Itulah kita. Allah macam mana? Yang kidam dan baqa. Betul, Allah Ta'ala zatul kidam, sifatul kidam. Kita zatul adam, sifat pun sifat adam. Itu dah panjang ni, jumpa depan nanti insya-Allah. Wal nasyrah, dan kata dia di atas kepentingan nak sempurnakan i'tiqad ni, kami nak syarahkan, kata dia, fil faslil ati, pada pasal yang akan datang ni,
bayana wujubi kulli sifatin min hadhihi sifati salasa asyarata, nak menjelaskan kemestian setiap satu daripada sifat-sifat 13 ini, wastihalati adadadiha, dan nak menjelaskan kemustahilan lawan-lawan dia, yang opposite dia daripada 13 ni, ma'ad dalili mufidil yakin, beserta dalil yang memberi faham bagi bawa keyakinan fi zalika, pada demikian itu, pada wujud dan istialah, pada kemestian sifat 13 ni dan kemustahilan opposite dia, lawan dia yang 13 tu. Dan dia kata dia boleh buat ni pun semua ni bi'aunillahi ta'ala, dengan bantuan Allah Ta'ala. Tu ya, orang kalau menulis dengan hati dia ada tauhid, dia tulis pun tauhid dengan, betul tak? Apa yang kita nak buat, siapa boleh bagi? Allah tak. Ilham pun siapa bagi? Kelangsungan hayat pun siapa bagi? Idea yang nak ditulis pun siapa bagi? Semua dia, betul tak? Semua dengan bantuan Allah. Ahli tauhid tak mereka? Ulama-ulama dulu semua tauhid. Dia faham tauhid, dia hidup jaga tauhid, dia cakap tauhid, dia tulis tauhid, dia faham tauhid, hidup dia semua dengan tauhid. Semua dengan Allah Ta'ala. Jadi di sebah baca tu siaplah. Ada soalan itu? Kalau tak ada itu, kita nak sambung nanti ke depan lah, insyaAllah. Faslus sani fi bayani sifati salasa asyarata. Ada soalan? Ya. Salam. Jadi tentang balai Zain. Ya. Penangkahan. Oh. Yang kewajipan bakal suami ni terhadap isteri dia. Nak nikah, mas kahwin, selain mas kahwin ada tak kewajipan lagi? Oh. Buat soalan tauhid tak ada? Itu je soalannya. Tauhid boleh faham kan? Itu tak ada masalah. Dengar sikit saya sebut tuan sebelum jawab tu, insyaAllah. Buat tauhid ni memang kalau ngaji betul-betul memang tak akan ada soalan. Maksud apa? Nak soal apa? Tak faham? Kau tidur itu je. Kau tidur maksud apa? Nak argue apa? Tak ada argue apa? Tak ada argumentasi langsung. Orang Ta'ala hidup tak? Kita memang hidup, tapi dulu mati, sekarang mati. Ada argumentasi. Sedap tak memang kita dulu mati? Siapa nak lawan? RM10 saya bagi. RM10 sebelum nak bagi saya tampar dulu. Tak ada argue je tak? Ini tauhid. Cuma kot ada bahasa-bahasa yang susah nak kutip tu, yang tu lah sikit tambah tanya. Ustaz semua Urdu tadi macam mana? Bi hajat hukar. Tak boleh tulis lah Ustaz. Tak boleh tulis, biar dulu buat tu. Yang tu je kot. Tapi dari segi konten apa saya sebut macam mana? Ada nak bangkang tak? Tak ada. Kalau ada orang bangkang tak, sifat 20 dia kata ni tak payah belajar lah. 20, 13 pening kepala. Pening ke? Tuan-tuan dengar pening ke mantap? Mantap ke pening? Jawab elok, yang paksa ni betul. Mantap ke pening? Mantap, betul tak? Memang yakin ke Allah Ta'ala sifat kesempurnaan tu, betul tak? Tu kalau satu ternafi pun macam mana? Jam lah, takkan layak untuk dikatakan Tuhan kalau walaupun satu daripada 13 ni ternafi. Pandai dah ulama kita ambil faham pada Quran hadis. Bijak tak? Pasal mereka memang orang bijak, orang cendekiawan, ulil albab. Kita pun dengar ulil albab, baguslah. Ni orang ulil albab. Allah Ta'ala dah puji para sahabat semua. Inna fi zalika la ayatin li ulil albab. Para sahabat tu Allah Ta'ala bagi pangkat ulil albab ni. Kita baru nak buat generasi ulil albab. Tengok-tengok semua macam Ahmad Albab. Sahabat memang ulil albab betul. Memang orang brilliant, super brilliant kan. Daripada Al-Quran yang turun tak pernah cerita secara khusus ilmu sains, dia orang boleh ungkai cerita ilmu sains daripada Al-Quran. Okey. Dia tak soalan apa tanggungjawab suami selain pada mas kahwin dalam isu kewajipan nafkah lah. Nafkah lah orang tanya tu. Ada 3 kewajipan besar dengan berkahwin ni. Pertama, berkahwin, mas kahwin sedia maklum. Yang kedua, sikit tanya ini. Memang kalau ikut dah istilah Melayu ada istilah, tapi istilah ni yang nak kena bagi faham betul dalam masyarakat. Pasal orang Islam kita tak belajar betul-betul dan dia tak faham apa maksud yang saya sebut yang kedua ni. Mas kahwin semua orang faham. Pasal yang sebut masa akad tu mas kahwin lah kan, dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Okey, itu mas kahwin. Satu lagi ialah memang belanja hangus lah. Belanja hangus wajib ke sunat? Ke hangus? Kalau tak bagi duit, agak-agak bagi menikah lah. Yang tu yang kelari tadi tu.
RM15,000 bagi RM10,000. Tumbuk kan bagi. Betul kan? Tak tahu lah diam cerita tu. Okey, wajib tak wajib lagi? Ha? Mas kahwin wajib. Belanja hangus tak wajib. Tu tak payah bagi lah. Wajib tak wajib? Atas faham kita duk sebut tu memang tak bagi duit mas kahwin tu, belanja tu, maksudnya wajib lah tu. Baik, atas tanggung kata belanja hangus tu wajib. Cuma duit belanja hangus ni buat apa? Yang ni yang kita tak faham ni. Saya sebut sekali lalu tu. Okey, yang ketiga. Yang ni yang dia wajib dengan akad nikah. Akad nikah serah diri ya. Isteri serah diri lah tu maksudnya. Bukan surrender kat Jepun tu. Sambil tu terganggu bahasa sikit, sorry, kerana ni terlajak pergi sana lah. Yang ketiga adalah nafkah harian lah. Hari-hari bagi makan. Itu nafkah harian, makan minum. Baik, jadi masalah belanja hangus ni selalunya tak diberi huraian betul. Sikit soalan. Selalu belanja hangus buat apa? Kenduri. Saya dah agak mesti itu jawapannya. Tak betul. Belanja hangus bukan untuk kenduri. Kenduri wajib tak? Kenduri tak wajib. Apa bodoh kena buat belanja hangus buat kenduri? Belanja hangus tu bukan buat kenduri lah bodoh. Uslub je saya tak niat kata tuan-tuan tu bodoh. Tapi saya kata, dah kata kenduri tu sunat, belanja hangus mestilah bukan untuk buat kenduri. Kenduri ni duit lain. Kalau kau buat pun untuk kenduri, maksudnya belanja hangus ni sebenarnya bukan untuk kenduri. Kalau untuk kenduri, kau katalah belanja ni belanja kenduri, tapi bukan belanja kenduri. Nama belanja hangus tapi buat kenduri. Ini tak betul lah. Untuk belanja apa belanja hangus ni? Okey. Kalau ikut dari sisi kaedah syarak yang memang sebut dalam kitab, cuma kitab tak sebut belanja hangus. Belanja hangus ni istilah Melayu Melayunya. Tapi kalau ikut apa benda sebenarnya belanja hangus atas nama dia wajib ni. Satu saya kata tadi, memang orang Melayu duk intikad memang wajib dah belanja hangus ni. Cuma dia tak faham apa dia belanja hangus dengan istilah orang tua dulu pakai. Dengar elok. Belanja hangus ni apa dia? Belanja hangus ni ialah satu kewajipan yang suami kena beri pada isteri dengan sebab perkahwinan. Belanja apa tu? Mas kahwin dah ada dah. Yang ketiga ni saya sebut harian punya. Belanja apa? Belanja dapur, barang dapur, bukan belanja dapur, barang dapur, barang-barang dapur. Perempuan untuk dia duduk di dapur. Lagi barang-barang tidur, dua, dan barang di bilik air dia. Tiga ni. Kalau orang zaman dulu senang, barang tidur apa? Toto, buh pilih bahasa toto lah. Tikam mengkuang satu, selimut selai, bantai satu, bola dua, bantai peluk satu. Sudah. Tapi takkan tikam mengkuang lah. Katil pun kalau ikut satu katil bujang je. Untuk isteri, untuk suami kau wajib beli. Kau nak tidur lantai pun lantak kau lah. Tapi kau wajib bagi katil kat isteri kau. Kalau katil tu lah, kau tak katil pun tilam, lembek apa seumpama tu. Boleh? Wajib. Tu lah untuk belanja hangus tu. Saya buat nisbah orang dulu. Okey. Kelambu, aku kelambu satu lagi. Satu lagi apa dia? Yang wajib. Bahagian dapur. Kalau dulu dapur senang je. Cari batu sungai 3 ketui. Nak 2 tungku 6 ketui. Lepas tu buat satu pelantar simen satu, buah tiang. Lepas tu cari kayu api lah kau hari-hari untuk isteri masak. Lepas tu periuk 7 beradik, pinggan sedozin, sudu sedozin, garpu sedozin, pisau satu, papan potong satu, koleh, mangkuk, jak. Itulah dulu. Okey. Lepas tu barang bilik air. Dulu bilik air apa? Berus gigi, berus kain, cebok, baldi, tali telaga. Tali nak cari gayung dengan baldi untuk ambil air telaga. Dengan tali. Ni semua dulu saya sebut ni. Itu dulu. Dah berlalu je tak? Yang tu lah yang wajib. Suami kahwinnya wajib tu. Kalau hari ni kahwin, esok bercerai, semua tu isteri punya. Itulah nama hangus. Baik. Bagus juga Ustaz Nasir. Baru tahu. Okey, itu dulu. Sekarang orang tak nak pakai tali telaga mah. Tidur macam mana? Katil, takkan nak beli katil satu lah.
Tilam apa? King coil, download pillow. Tengoklah luxury tak luxury kan. Hak tilam tilam lama tukar tikar baru. Tu pun boleh beli lah. Padan lah kalau nak beli tu. Katil pun tengoklah, katil apa. Tu dah boleh pilih murah, mahal betul tak? Yang tu lah kena beli. Wajib pun satu. Takkan nak beli katil bujang, beli katil kahwin dia. Kelamin lah. Untuk katil, untuk baju, kalau ikut cukup tarik ngidai, tarik wayar 3-4 lai, 3-4 urat untuk sidai lah. Beli almari tak? Beli almari satu lah. Nak tengok cermin tak? Beli kedai RM2 tu. Satu balang RM1. Satu balang RM1. Cermin. Padan tak? Beli almari cermin tu lah. Beli katil 3 beradik. Katil, almari, baju, cermin. Siapa punya? Cadar, tilam semua, mantai semua dia punya. Hari ni kahwin, esok bercerai, semua dia punya. Tidur dapur. Nak beli apa? Puyuh nasi, blender, puyuh nasi karet lah kan. Saya nak sebut lah ni, dulu memang orang beli puyuh 7 beradik apa lah. Ni orang tak pakai 7 beradik tu dah. Beli pemanggang ajaib. Beli yang lah ni orang pakai lah. Jangan beli hak bodoh-bodoh tu. Pressure cooker satu, lagi oven satu, peti sejuk. Nak 2 pintu 3 pintu masak lah kau. Lagi apa? Blender, pembakar roti, dapur dia. Untuk takkan nak beli pinggan bodoh KIG Malaysia. Boleh faham KIG Malaysia? Beli apa? Belilah Akopal, Melamin, set-set tu lah. Dinner sets, semua siap tu, dengan garpu sudu semua kan. Untuk nak makan atas lantai ke atas meja? Dinner set. Untuk dinner set tu satu hal, meja, kursi tak? Kalau sanggup boleh duduk lantai, takkan apa saprah je, duduk je lah bawah. Siapa punya tu? Hari ni menikah, esok cerai si isteri punya semua tu. Dia punya tu. Beli ada lah tu. Bukan beli daging yang orang makan. Siapa punya tu? Isteri punya. Okey, bila ayah pula? Berus. Tak main lah berus tu. Air belilah shower boleh panas sejuk tu kan. Tambah pula duduk Cameron, kena pakai panas tak? Sini tak tahulah PGA sini. Sejuk tak? Sejuk juga. Ada waktu sejuk. Takkan nak jerah air bodoh itu kan. Bagilah shower satu. Lagi apa? Baldi apa cebok mestilah ada. Lagi apa? Mesin basuh satu. Lagi apa? Habis cukup. Cukup. Untuk pakaian dia, pakaian sepasang ni. Itu lupa nak sebut tadi. Termasuk tu pakaian lah. Pakaian sepasang. Kasut tak payah beli. Tak. Pasal apa? Suami boleh kata tak payah keluar rumah. Satu tak wajib beli kasut. Tapi kasut bagi tak? Bagi juga. Nanti orang nak bagi. Dia keluar rumah nasib engkau kan. Yang tu lah belanja yang wajib sama beli. Itulah belanja sepatutnya. Jadi berubah masa harga makin mahal dia. Kalau dulu cari batu sungai je buat tungku. 200 per badan. Puyuk 7 beradik, ini garpu sudu apa? Lah ni makin naik. Naik tu bukan naik harga bawang timun lagi kan? Apa? Barang tu lah, barang tidur, apa ni? Barang dapur, wilayah. Hari ni kahwin, esok bercerai. Semua tu isteri punya. Hangus tak? Itulah hangus. Walaupun hari ni kahwin, esok bercerai, tak dan pakai lagi isteri, bercerai dah isteri punya. Itulah orang panggil apa? Janda berhias. Pasal apa berhias? Bukan pasal make up tu. Apa? Semua ada dah. Satu janda kalau nak kahwin murah nak belanja. Awak pun lah. Tengok pasal second hand. Bukan pasal second hand tu tau. Pasal apa murah? Tengok. Agak-agak pasal apa? Pasal dah ada lah. Katil dah ada, dapur dah ada, peti sejuk dah ada, barang rumah semua dah ada. Rumah pun dah ada. Kereta pun dah ada. Nak apa lagi? Nak suami je pergi duduk rumah tu. Boleh? Kasut lagi tak? Pasal tu murah. Bahkan yang tadi tak payah bayar apa-apa pun. Mas kahwin je. Pasal apa? Yang ada pun masih elok lagi semua. Tak payah tukar. Nak tukar pun renovate ni lah. Tukar katil. Pasal apa? Berkurap dah. Ni berkurap. Tukar. 1,500 cukup lah. Bukan pasal dia jadi second hand tu. Tapi barang-barang yang dah ada tu boleh dipakai lagi. Menambah second hand barang tu satu hal lah kan. Tapi keperluan dapur dia, keperluan tidur dia dan bilik air dia semua dah ada. Cuma nak tukar yang mana yang rosak-rosak aja. Satu dia murah. Boleh faham? Itulah perjalanan syariat yang betul.
Baru kita punya hidup betul. Satu, kalau ikut orang lelaki ni, bila dia dah bayar semua belanja hangus tu apa, dia masuk rumah ni, maksudnya dia dah bagi belanja katalah RM15,000 contoh dengan mas kahwin apa semua tu, maksudnya dia nanti bila duduk rumah, orang perempuan ni kalau dia tak beli barang tu pun satu tapi duit tu semua RM15,000 tu, kalau mas kahwin tu katalah mas kahwin RM1,000, RM14,000 atas nama belanja hangus, RM1,000 atas nama mas kahwin, semua tu ialah isteri punya, semua dalam tangan dia. Dia masuk rumah, suami dah sediakan rumah menyewa apa, suami kena bayar sewa. Kalau rumah sewa lah contoh. Tapi barang rumah tu isteri yang dia beli. Bang, jom kita pergi beli barang. Barang apa pula? Barang semua lah. Bukan abang kena beli lah. Abang bagi RM14,000 tu, saya nak beli tu lah tu. Oh, saya pun tak tahu katanya. Oh, tu kan? Suami lega tak? Macam mana? Lega tak? Lega lah yang ke sekali lagi kena beli ke dia? Lega tak sebenarnya? Lega. Tapi ni apa? Dah lah belanja RM15,000 habis. Lepas tu kena penumbuk lah satu. Lepas tu masuk rumah dah lah kena sewa. Lepas tu baru terhigih nak beli bantal, nak beli tilam, nak beli katil, beli peti sejuk, semua beli semua. Beli barang elok ke beli barang yang paling murah? Tu yang sengkit hidup selama-lamanya tu. Hadiah orang bagi dia pun gelas. Itulah orang nak bagi hadiah kat kita. Gelas. Tak ada benda lain nak bagi. Itu je murah pun. Penuh gelas. Saya dulu hantar banyak gelas kan. Betul? Gelas. Sama yang serupa tu. Sepatutnya bagilah mesin basuh apa, sedap juga. Itu sajalah awak itu sikit Ustaz. Apa yang saya nak sebut apa ni? Kewajipan tu sepatutnya tu. Jadi bila kahwin rumah tu masuk kosong, jom bang kita beli. Lori 3-4 lori main hantar. Yang ni lemari, ni katil, yang ni tilam, yang ni apa? Ni barang-barang dapur punya. Yang ni mesin basuh. Untuk set sofa, duit tu semua boleh beli. Sofa, untuk apa? TV, boleh lah. Pasal ada lebih, beli lah. Beli. Dapat laptop satu, pad satu, iPad satu, iPad 5. Tak faham tu lah. Siap semua. Siapa punya? Isteri punya. Ikut dia nak belanja. Bilik siapa? Bilik isteri. Kuasa siapa? Kuasa isteri. Pasal saya jawab soalan. Okay. Lain? Jadi dua bab ni. Tauhid pun belajar, muamalat pun belajar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.